Tauhid mengisahkan Allah Subhanahu taala. Dia tidak mensyirikkan Allah sama dalam perbuatan, syirik khafi ataupun syirik asgar ataupun syirik akbar. Dia tidak mensyirikkan Allah. Pemimpin mesti berjiwa tauhid. Bukan dia nak ambil pula bomo-bomo siam nak meramalkan menang ke tak menang pilihan raya ni. Kan? Hak calon ni dia punya kriteria ni dia agak-agak boleh menang ke tidak? Kan? Jadi tauhid dia mesti jelas. Yang akhir sekali, kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang dapat dipahami dan perintah Allah yang mewajibkan kita taat kepada ulil amri, wakil-wakil rakyat yang dilantik sama ada oleh syura atau sistem bai'ah atau sistem demokrasi berparlimen di negara umat Islam yang majoriti, selagi pemimpin itu tidak menyuruh kepada rakyat dalam maksiat. Hadis Rasulullah SAW menyatakan la ta'ah fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 14 ciri bagaimana rakyat yang beragama Islam dalam semua negara Islam kriteria memilih pemimpin berdasarkan kepada 14 perkara. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi ditanya lagi 1-2 soalan. Yang tadi ciri-ciri pemimpin tadi ditanya dah. Soalan yang kedua, kata wartawan Al-Jazirah ni, dia tanya, ya doktor, dia kata, wahai doktor, apabila kedua-dua pemimpin ini Islam, si A Islam, si B Islam, mereka ini bertanding oleh sistem pilihan raya ataupun demokrasi ataupun syura, bagaimanakah kedudukan memilih kedua-dua pemimpin ini berdasarkan kriteria yang 14 tadi? Yang si A dia Islam, cerdik, pandai dia, fakih dia tentang ilmu keduniaan, dia pakar ekonomi, pakar sains politik dan sebagainya, kan? Tetapi dia ni kurang amanah, dia ni melakukan rasuah dan penyelewengan. Dan si B ni dia tak berapa cerdik, tetapi dia ni berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Maka kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, kena pilih si B, kena pilih orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah agar dia tidak menindas ke atas rakyat. Nah, baik. Kalau kita kata imbaskan, katakan si A tadi dia ni berkelulusan University Scotland atau belajar di Lincoln Inn, masters dia punya PhD dia, Masya Allah. Lawan dengan si B Islam juga, si A, si B dia lulusan SPM nya, SPM pun grade 3, tapi Masya Allah dia ni hafiz Quran, alim hadis. Maka kena pilih si B. Soalan yang ketiga, apabila seorang pemimpin ini dia ni Islam berlawan dengan pemimpin Islam yang zalim, sama-sama Islam, maka kena pilih yang adil. Soalan yang seterusnya, rakyat nak memilih pemimpin, si A Islam tapi zalim, si B ni kafir. Si B ni kafir, dia bukan Islam, tapi perawakan dia, cara dia memimpin, dia duduk pula walak pula dengan pimpinan umat Islam, maka siapakah yang berhak diundi, siapakah yang berhak dipilih? Maka jawapan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, kena pilih yang kurang darurat, kurang mudarat. Nah, kurang mudarat. Sekiranya si B tadi ni duduk dalam sebuah kerajaan Islam, sedangkan yang pemimpin tu yang paling atas tu adalah orang Islam, maka hukum dia harus kita mengundi si B. Alasan dia, Nabi SAW telah melantik kabilah-kabilah daripada Bani Quraiza, Bani Qulaika dan Bani Nadir duduk dalam deklarasi Madinah untuk support deklarasi Madinah, tetapi bukan menentukan dasar. Kena ingat tu. Jadi tidak menjadi kesalahan. Hukum dia harus mengundi kepada pemimpin yang bukan Islam walaupun dia ni kafir. Sebab alasan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, kafir ini terdiri daripada 3 golongan. Sekiranya kafir tadi ini adalah kafir harbi, yang jawapan yang tadi ini fokus kepada kafir zimmi. Kafir zimmi ini bermakna orang yang bukan Islam duduk dalam negara Islam yang tidak menentang Islam. Dia ni setuju di bawah kepemimpinan para alim ulama. Dia hanya sign agreement untuk support deklarasi, untuk support satu memorandum, satu
dia panggil apa? Pengisytiharan manifesto. Contoh gitulah. Kan? Tetapi sekiranya si A Islam lawan dengan si B yang kafir, tapi bukan kafir zimmi yang duduk di kerajaan Islam, dia ni adalah kafir harbi, maka haram mengundi tadi orang ni. Karena undi orang Islam tadi ni walaupun dia zalim. Kena ingat tu. Boleh tuan-tuan? Jadi itu adalah di antara beberapa persoalan yang kita bahas pada malam ini. Saya buka 1-2 soalan kalau ada. Kalau tidak ada lagi bagus, kita nak tayang sikit kerja-kerja program kita. Filem rusak. Tak apa. InsyaAllah tuan-tuan akan datang. Baik, saya buka soalan kalau ada. Apa yang saya sampaikan tadi ada mendatangkan manfaat kepada kita semua. Jadi saya memohon jasa baik tuan-tuan pada malam ini. Ada juga orang yang SMS pada saya yang dari surau kita ni. Dia kata, tu hari Ustaz datang ke surau kami, saya tak dapat buku. Jadi Ustaz bawa buku Panduan Berdakwah di Malaysia. Apa yang saya cakapkan tadi itu ada dalam ni. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok bagaimana teknik Nabi berdakwah kepada orang bukan Islam, kriteria sebagai seorang pendakwah, kriteria sebagai seorang pemimpin, saya sebut dalam ni beberapa persoalan yang saya sebutkan tadi. Jadi saya ijazahkan kepada tuan-tuan kitab ni membeli sambil menderma RM25. Jadi kalau tuan-tuan berhadapan dengan provokasi mereka-mereka yang tertentu, kan, mana boleh undi orang yang bukan Islam, mana boleh undi di APA, contohlah. Jadi tuan-tuan khatam kitab. Karena khatam dengan ilmu, dengan hujah. Dia tak boleh main sentimen dia, tak boleh. Kalau main sentimen terperangkap kan. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku ni RM25. Bukan niat nak menjual, niat untuk membeli saya menderma. Kita nak bayar, kita nak siapkan sikit lagi dalam 7,500 lagi. Kita nak cari untuk siapkan tembok sekeliling madrasah. Sekarang pasang tile dan sebagainya. Dan buku perbandingan agama yang warna merah tu, Islam dengan Kristian, Islam dengan Buddha, Islam dengan Hindu, 100 persoalan saya jawab dalam buku tu. Dan panduan menghafaz Al-Quran untuk anak-anak, jilid yang pertama warna hijau dan jilid yang kedua warna biru, ada di luar sana. Dan burang wakaf ustaz pun ada, tabung pun ada tu, tolong hulurkan. Jadi saya mengalurkan duit zakat pada tuan-tuan, burang wakaf pada malam ni bagi mereka yang baru kenal ustaz, yang belum lagi bagi tuan dia tulis nama sendiri, arwah orang telah meninggal dalam burang wakaf tu. Kita buka mewakaf RM50. Siapa yang tak ada 50, RM10, RM5 pun boleh masuk dalam tabung tersebut. Tolong tulis nama dan arwah-arwah yang telah meninggal. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Kepada mereka nak bayar zakat, ustaz tunggulah. Dan nak minta resit, insya-Allah boleh kecualikan pada bayar kamtik. Kita akan bagi resit bagi mereka yang nak resit. Jadi sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan dengan perjumpaan kita pada malam ini, ya, tahniah kepada kerajaan kerana telah membubarkan parlimen. Dan saya ucapkan selamat mengundi kepada tuan-tuan. Pilihlah dengan bijak. Undi itu adalah rahsia untuk menentukan masa depan umat Islam dan menentukan masa depan anak-anak yang kita yang kecil-kecil lagi untuk masa akan datang. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan Ustaz sendiri, memohon kemaafan yang terkasar bahasa, menyalahi tuan-tuan di tempat ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada kesempatan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu bis shalihat wat tawassaw bil haqqi wat tawassaw bis sabr. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا والوالدين والمسلمين والمسلمات يا ارحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan kami nak hamba melukari menatang mengampunan kepada Engkau ya Allah. Engkau ampunkan segala dosa kami yang terlalu banyak ini, sama ada sengaja kami lakukan, tak sengaja kami lakukan ya Allah. Panjang suami kami, istri kami, anak-anak kami, kerabat kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami jadikan diri kami sebagai seorang suami yang soleh, menjadi contoh teladan kepada istri dan anak-anak kami dalam beramal menghayati agama-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami jadikan istri-istri kami menjadi istri solehah, penyejuk mata kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan anak laki-laki kami, anak-anak perempuan kami, kesemua mereka mentaati perintah-Mu ya Allah, menjaga solat mereka, menutup aurat mereka ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami selagi kami hidup ya Allah, kami akan berusaha melakukan
melaksanakan kerja-kerja dakwah ke atas keluarga kami ya Allah. Kami berusaha dengan sedaya upaya untuk mendirikan kerajaan Islam, bermula pada rumah tangga kami sendiri ya Allah. Biarlah kami sebumbung di dunia dengan isteri dan anak-anak kesayangan kami selama 20 tahun, 30 tahun selagi kami tidak mati ya Allah. Apalah kiranya Engkau perkenankan, biarlah kami duduk dalam Jannatul Firdaus, bumbung yang sama di syurga ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau berikan kami rezeki yang halal dan Engkau jauhkan rezeki kami daripada unsur-unsur syubhah. Ya Allah Tuhan kami, kerana setiap unsur syubhah yang kami makan akan menjadi darah daging kami, menyebabkan hati kami gelap dan sukar bagi kami untuk menerima kebenaran, teguran dan nasihatkan para alim ulama ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau bersihkan rezeki kami dan Engkau berikan kami rezeki bersumber yang tidak disangka-sangka dengan jalan menginfak, dengan jalan bersedekah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, esok juga kami akan meninggal ya Allah. Engkau nugerahkan kami anak-anak yang salih, yang sering berdoa, yang sering bersedekah, yang sering mewakaf ketika itu kami berada di alam kubur ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kami memohon kepada Engkau ya Allah, khususnya kepada mak dan ayah kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka, murahkan rezeki mereka, kasihanilah mereka seperti mana mengasihani kami di waktu kecil ya Allah. Bagi mak dan ayah kami dan anak-anak kaum kerabat kami ya Allah, terlebih dahulu Engkau sayang ke atas mereka, Engkau ambil mereka yang ketika ini mereka berada di dalam kubur ya Allah, sehingga mereka disiksa, Engkau lepaskan siksaan itu. Sekiranya kubur mereka sempit, Engkau luaskan ya Allah, dan Engkau jadikan kubur mak dan ayah kami ya Allah sebagian pertaman surgamu. Engkau jangan jadikan kubur mereka sebagian pelubang-lubang api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau sampaikan doa anak yang salih-salihah ini ya Allah. Engkau sampaikan wakaf kami, sedekah kami yang kami niat ke atas mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau turunkan sakinah keterangan dalam negara kami tercinta ini ya Allah. Engkau turunkan maghfirah kampunan negara kami ya Allah. Jauhkan negara kami sebarang malapetaka dan bencana ya Allah. Baik malapetaka dan bencana Engkau turunkan untuk beri peringatan kepada kami yang lalai beramal menghayati agama-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kekuatan dan keselamatan dan perisai ke atas para prajurit tanah air kami yang berada di pesisir negara untuk menjaga keamanan, ketentraman negara kami daripada unsur-unsur kejahatan musuh ya Allah. Khususnya kepada prajurit tanah air, kelang polis dan tentera yang berada di Lahadatu ya Allah, di Sempurna, di Tawa, di tempat-tempat yang lain. Engkau turunkan 70,000 para malaikat di kiri dan kanan, atas dan bawah, menjadi perisai ke atas mereka. Engkau sembunyikan mereka dalam pandangan musuh pangganas ya Allah, dan Engkau zahirkan musuh pangganas di hadapan mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau berikan taufik dan hidayah kepada seluruh rakyat jelata ya Allah, agar Allah Engkau berikan terangkan hati mereka, agar mereka semuanya keluar mengundi pada pilihan raya yang ke-13 ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau berikan taufik dan hidayah, Engkau bulatkan jiwa dan hati mereka, agar mereka memilih pemimpin yang benar-benar beriman dan bertakwa, yang menjaga keadaan negara kami ya Allah, yang menjaga rakyat jelata ya Allah, tanpa mengira agama bangsa ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau zahirkan pemimpin-pemimpin yang baik-baik di hadapan kami ya Allah, dan Engkau sembunyikan pemimpin yang zalim di hadapan kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau zahirkan ulama-ulama yang baik, ulama-ulama mursyid, ulama-ulama akhirat yang ada di hadapan kami ya Allah, dan Engkau sembunyikan ulama-ulama su, ulama-ulama jahat yang menyesatkan kami dengan fatwa-fatwa mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bagi pemimpin-pemimpin kami yang dilantik di sistem demokrasi berparlimen nanti ya Allah, Engkau pilihlah di kalangan mereka menjadi Perdana Menteri dengan esko kabinet yang mantap, berteraskan Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW untuk mendatangkan kebajikan, kebahagiaan seluruh rakyat jelata ya Allah. Ya Allah, satukan jiwa kami rakyat jelata dan pemimpin-pemimpin Islam, sama ada yang terpilih pun tidak terpilih, di kalangan pemimpin yang ada pun tidak yang ada, di kalangan ulama dan umara ya Allah. Satukan jiwa kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau jangan pecahkan jiwa kami, menjadikan kami bersengketa, berselisih paham atau buat provokasi menghancurkan negara ini selama pilihan raya ya Allah. Allahumma rahman Allahumma rahim. Terlalu banyak permohonan kami kepada Engkau, malu kami nak minta ya Allah. Engkau turunkan sakinah di surau ini, di taman ini. Engkau turunkan maghfirah di tempat ini ya Allah. Berikan kekuatan kepada pengurusi surau, tuan imam dan tuan kuasa merangkap program-program yang tujuan menyuarakan rumah-Mu ya Allah dalam majlis para alim ulama. Engkau berikan kesihatan pada seluruh para makmum di qaryah ini, di taman ini, agar yang kesihatan dan kelapangan itu mereka sentiasa menyuarakan rumah-Mu ya Allah dalam sembahyang berjemaah, duduk tazkirah para alim ulama ikut kemampuan mereka masing-masing ya Allah. Ya Allah Tuhan kami malu nak minta, hari-hari kami memohon yang tersirat yang tersurat, Engkau perkenankan segala hajat kami pada malam ini ya Allah. Engkau berikan pertolongan pada saudara-saudara kami yang berjuang di jalan-Mu ya Allah, yang menjadi mujahidin fi sabilillah, khususnya umat Islam di Palestin, di Gaza ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma ansur man nasara din min ulama
wal awliya Allah ajma'in. Allahumma ahlikil kafar wal kafirin minan nifaq wal munafiqin wal yahud wan nasara. Allahumma inna naj'aluka fi nuri adaina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jammahum wa shaddid kalimatahum